Subsidi bersasar dan dasar gaji progresif perlu diberi fokus dalam belanjawan 2024. Selain menambah baik kos sara hidup rakyat, inflasi dan mata wang negara, ia antara struktur penting bagi memacu negara berkemahiran dan berpendapatan tinggi. Dilalah Kadir melaporkan. Subsidi bersasar dilihat strategi lebih adil dan menjamin bantuan sampai kepada golongan sasaran. Subsidi pukal tadi, duit mungkin 80 bilion tu mungkin kalau boleh kita dapatkan penjimatan separuh 40 bilion contohnya, boleh kita gunakan untuk tujuan lain, contohnya pembangunan ataupun untuk bantuan pada masyarakat, ya. Jadi boleh kita gunakan kepada perkara-perkara yang berbeza. Bagaimanapun pelaksanaannya memerlukan pemantauan teliti agar tidak berlaku ketirisan dan mencetus masalah lain. Pungutan suara apa yang diperlukan dan kita harus memastikan bahawa golongan M40 ini tidak dianaktirikan. Golongan M40 ini boleh diberi pengecualian cukai. Maksudnya walaupun dia tidak menerima insentif mahupun subsidi, tetapi cukai pendapatan yang dikurangkan akan menyebabkan mereka mempunyai pendapatan sedikit lebih pendapatan boleh guna. Sementara itu, asas pelaksanaan gaji progresif pula dilihat dapat meningkatkan pembangunan modal insan, membaiki kualiti hidup dan lonjak hasil negara. Kuasa beli isi rumah dapat diseimbangkan dengan penawaran dan permintaan dalam negara, sekaligus menambah baik inflasi. Jadi jika tidak dilakukan gaji progresif ni, memang yang kita target untuk mencapai negara maju itu memang tidak akan capai. Ya? Jadi sebab itulah kita ingin maju pada masa yang sama, gaji juga harus selaras dengan kemajuan dan harus selaras dengan produktiviti. Dasar gaji progresif seharusnya dilaksana di semua peringkat. Panduan yang tepat kepada syarikat penting demi memastikan pelaksanaannya konsisten. Syarikat yang masih mengalami kekangan boleh menerima bantuan kerajaan. Tidak harus diberi pengecualian, tapi kita memberi bantuan dari sudut lain. Maksudnya, kita juga mempunyai institusi-institusi seperti kewangan sosial. Kita juga mempunyai bantuan-bantuan kewangan sosial seperti zakat, wakaf dan sedekah. Jadi syarikat-syarikat yang sebenarnya secara tulen menghadapi masalah harus dibantu untuk mengaplikasikan gaji progresif ini. Prestasi syarikat yang baik bakal meningkatkan pengeluaran dan memacu ekonomi lebih baik, seterusnya mengukuhkan nilai ringgit. Malah Malaysia perlu bergerak seiring negara maju dunia agar tidak ketinggalan. Lilah Kadir, RTM. FGV Holdings Berhad memulakan penanaman beras wangi di barat Laut Selangor dan seberang Perak di bawah program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB. Dikelolakan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, program melibatkan 400 pesawah meliputi kawasan tanaman sehingga 700 hektar. Harga yang kita tawarkan memang kompetitif sebab harganya adalah sebab harga beras wangi dan sekarang ini memang jadi isu adalah beras tempatan kan. Jadi ini adalah satu komitmen kita untuk memastikan beras tempatan, beras wangi juga dihasilkan oleh petani tabanan, bukan saja beras putih biasa. Kerjasama FGV dan pesawah dijangka bakal meningkatkan hasil hampir 2 kali ganda daripada 3.5 tan 1 hektar kepada 6 hingga 7 tan. Perolehan 5 kapal tempur pesisir LCS kepada TLDM hanya akan selesai pada tahun 2029. Tarikh itu selepas tempoh masa pembinaan LCS dilanjutkan kepada 83 bulan berbanding kontrak asal iaitu pada tahun 2022. MINDEF perlu memastikan pelaksanaan pelan mobilisasi mengikut syarat yang telah ditetapkan dengan kapal pertama LCS disiapkan pada Mei 2024 dan diserahkan kepada TLDM pada Ogos 2026. 2. MINDEF perlu memastikan kontraktor pembinaan menyiapkan detail design sepenuhnya termasuk mendapat kelulusan daripada Naval Group sebelum Ogos 2024 seperti yang terkandung dalam SA 6. 3. Kerajaan hendaklah memastikan pengambil alihan BNS oleh Ocean Sunshine Berhad mencapai matlamat asal pelaksanaannya.
Sementara itu, projek pembinaan LCS pertama dijangka siap pada Oktober 2026. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, ketika ini semua kelengkapan utama sudah siap dipasang. Selepas siap pembinaan, kapal ini sekarang di dry dock di atas daratan. Siap pembinaan, kita terpaksa bawa ke dalam kita punya harbor. Itu dalam air. Bina kapal, takut kapal tenggelam kan, nak test juga dia sama ada dia akan mengapung. Yang penting adalah dia punya level misi 90% degree, tak boleh 0.01% lari sengit pun tak boleh. Lepas harbor test, dia punya leveling semua everything, kita kena pergi open sea test. Open sea test ni maneuvering, dia punya speed berapa, kita ram sampai berapa maximum speed dia. Dan dia kata nak buat combatant, nak tembak dia punya misal, itu semua kena perlu diuji, pandu. Barulah pihak Navy ataupun tim penilai kita puas hati dan oleh kita terima. Navy puas hati bahawa kapal ini boleh diterima, diguna oleh Navy, dan oleh kita akan menerima penyerahan kapal tersebut daripada pihak kontraktor. Aktiviti fizikal pembinaan LCS telah dimulakan pada minggu lalu setelah ia terhenti kira-kira 4 tahun.